Staff nurse sila ke bilik air, ada pesakit pensan. Assalamualaikum. Kali ini Majalah Remaja bersama dengan bekas pesakit COVID-19 yang telah disahkan positif pada 15 hari bulan lalu, iaitu dan ditempatkan di pusat kuarantin Maep, Serdang, dan beliau ditempatkan di sana lebih kurang dalam seminggu. Okey, Puan Iziani Kamaruzuman ya? Ya, betul. Assalamualaikum. Apa khabar Puan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah semakin baik. So sekarang ni kita nak tanyalah, mungkin Puan boleh berkongsi pengalaman ataupun cerita situasi sebenar, sebab sebelum ni kita selalu dengar kan orang kongsi dekat media sosial, kita tengok orang kongsi pasal pusat kuarantin 5 apps ni, ada yang baik, ada yang tidak. Jadi mungkin kita boleh tanya dekat Puan yang berpengalaman, pernah duduk di sana ataupun orang kata dirawat di sana. So kita nak ceritalah mungkin apa perkongsian yang Puan nak buat bersama dengan Majalah Remaja. So firstnya, boleh tak Puan ceritakan bagaimana daripada mula Puan disahkan positif COVID-19? Mula demam pada 8 hari bulan 1 2021 hari Jumaat. Sebenarnya 8 hari bulan 1 tu anak-anak memang tidur dekat rumah parents di Shah Alam. Pagi macam mana malam Khamis tu adik mesej, dia kata anak-anak ni macam dah tak sihat. So and then message tu pagi Jumaat dia kata anak-anak demam. Dua orang lah anak saya, yang seorang tahun ni 8 tahun, seorang lagi 5 tahun. So diorang demam. Saya cakap okey lah, pagi ni nanti Kak Yun datang lah hantar ubat dekat rumah mama kan. Lepas tu nak hantar ubat tu dalam pukul 8 pagi, bagi diorang makan ubat semua. Dalam pukul 9, pukul 10 tu saya pula rasa macam tak sihat, macam tak sedap badan. Lepas tu rehat dekat rumah mak tu, and then demam. Memang demam yang macam tiba-tiba terus tak larat nak bangun, menggigil petang tu. And then hari yang sama juga mak start demam, ayah start demam, and adik-adik pun ada yang demam juga hari Jumaat tu. Dan kemudian the next day 9 hari bulan 1 seorang adik ni pergilah buat check up sebab tempat kerja nak MC kan kalau tak pergi kerja. So dah buat check up, dia orang suggest untuk buat swab test PCR tu, sebab dah ramai sangat dalam family tiba-tiba demam dalam satu hari. And then dia buat swab test hari Sabtu tu 9 hari bulan 1, result dia keluar 11 hari bulan 1 hari Isnin. So bila result dia keluar dan positif untuk PCR tu, mak, ayah, adik-adik semua pergi buat swab jugalah. So ada yang buat RTK antigen punya test, ada yang buat PCR. Sebab kos kan nak buat sendiri. Macam saya, husband dengan anak-anak buat pada hari Selasa 12 hari bulan 1. So kita orang buat RTK dulu, RTK antigen test tu. So dia punya result dalam 1 jam dah boleh dapat. Husband dengan anak sulung negatif. Saya dengan anak yang nombor 2 tu positif. Lepas kita orang tahu RTK antigen test tu positif, kami cepat-cepat pergi hospital Shah Alam. 12 hari bulan 1, saya dengan anak nombor 2 tu continue buat PCR test di hospital Shah Alam. Kami teruslah kuarantin dekat rumah. Result Puan positif. Besok kami akan arrange untuk ambulans ambil untuk bawa ke pusat kuarantin. Tapi anak Puan ni result dia ada masalah sikit. Yang seorang lagi tu kan, result dia macam tak boleh baca. Jadi kami tak boleh ambil sebab tak ada keputusan PCR test yang positif. Ambulans datang dalam pukul 3 petang, ambil, bawa kumpul kami di klinik kesihatan Bandar Botanik Klang, kumpulkan ramai-ramai kat situ dan dibawa naik bas lah. Dekat atas bas tu baru dia bagi tahu perempuan semua akan dibawa ke Maep Serdang untuk kuarantin. Tak pun ceritakan bagaimana proses kemasukan di Maep. So macam apa antara keperluan yang Puan bawa, and then senarai-senarai barang sebelum tu persediaannya macam mana Puan buat? Okay. So first thing, saya tak pasti berapa hari saya akan di kuarantin. So ini saya just macam
bersedia dari segi pakaian lah, pakaian apa, berapa banyak nak bawa, kelengkapan solat, benda-benda yang penting tu lah, yang kita tahu bilik air sharing kat sana, so kelengkapan mandi, saya check macam IC pengenalan diri semua tu kan, and then stok bekalan ringan sebab diberi makan 3 kali sehari. Saya bawa iPad kalau ada online meeting, phone, charger, and then ada juga ingatkan bawakan extension sebab dia lah tempat ramai. Mungkin kita kena berkongsi point kan, charger tu, nak charging tu, slipper toilet. Lagi satu saya perasan dekat sana ada juga yang macam mungkin dia tak bawa slipper toilet, kena pakai kasut biasalah pergi mandi tu, basahlah kasut dia kan. Apa situasi sebenar yang berlaku di MAEPS tu, sebab macam kan ada viral sebelum ni yang ada fashion show diorang buat kan, lelaki buat tu. So adakah benda ni macam benar-benar berlaku dekat datang sana dengan masing-masing perasaan yang pelbagai, risau, sedih, pasti ada dalam diri setiap pesakit kat sana kan. Jadi siapa lagi yang nak tolong lah ramai-ramai tu. So masing-masing buat kawan. Soalan yang selalu diorang tanya, daripada mana, macam mana boleh kena kan, macam mana boleh dapat infection. And then macam bila aktiviti bagi yang sihat ni kan, apa yang nak mengisi masa lapang tu, kalau kita tengok ada fasiliti yang kerajaan dah sediakan dekat MAEPS tu, mereka guna. Ada juga yang mengisi masa lapang tu lah, diorang buat juga fashion show tu yang girls pun. Cara kemudahan yang disediakan seperti apa? Mula-mula saya datang dimasukkan di Hall B. Hall B tu hall yang besar, yang katil canvas yang macam stretcher tu kan. Yang kat situ tak ada fasiliti sangat untuk macam sebelum dipindahkan ke hall yang baru tu. Kat situ banyak masa memang sendiri, memang dekat katil tu je lah kita baca buku apa yang kita bawa kan, buku ke, Quran ke, browse internet ke, buat kerja masing-masing ke. So bila dah dipindahkan ke hall baru tu, kat situ mereka ada sediakan gym untuk perempuan, and then macam ada ruang lounges kan untuk orang santai, baca buku ke, spend time dengan diri sendiri, ataupun orang meeting, buat kerja dekat situ. Ada juga ruang untuk menonton televisyen, ada internet kan, so diorang boleh browse through online movies, tengok ramai-ramai lah. And then apa lagi, ada juga mereka sediakan PC, so ada juga kita tengok kids main games kat situ. Ni satu taman mini, macam satu bilik tu khas untuk kanak-kanak, so dia orang boleh main games dekat situ lah. So lagi satu vending machine untuk makanan dekat hall B yang first saya sampai tu tak ada apa-apa. Yang hall yang baru tu ada 2 vending machine yang untuk coffee. Itulah antara aktiviti yang diorang buat lah dekat sana. So kalau kita dengar ni macam meriah jugalah Meriah. Macam mana, saya rasa bersyukur sebab tempat tu mungkin untuk yang pesakit yang kurang kritikal tahap 1 kan, cuma dia orang monitor progress masing-masing. So dengan keadaan yang pesakit masih ada energi untuk menguruskan diri sendiri. So kat situ boleh lagi lah kita tengok, kita tak pastilah kalau tempat lain kuarantin untuk pesakit yang lebih kritikal kan. Tapi kat situ ada juga pesakit yang batuk-batuk, ada yang masih rasa demam on off. So mereka akan, macam mana, sebelum masuk tu mereka akan tanya apa simptoms yang setiap pesakit ada. So diorang akan jot down. So kalau macam pesakit tu perlukan ubat-ubatan macam ubat batuk ke, sesama ke, diorang akan panggil lah nama untuk ambil. Kalau ada pesakit tu mungkin tak larat nak pergi, ada juga saya tengok mungkin staff nurse dia datang hantar ubat ke katil pesakit. And then macam kalau tak silap saya, kalau pesakit tu ada darah tinggi ke apa ke, memang diorang akan dipanggil untuk cek tekanan darah lah. Oleh staff nurse dengan doktor, memang diorang akan ada rutin untuk macam jumpa. Puan sendiri macam mana? Apa yang orang kata, ada tak Puan buat aktiviti ke ataupun apa benda yang Puan lakukan untuk macam terus bersemangat untuk melawan COVID ni? Macam ada yang saya selalu tengok orang share dekat Facebook pun, bila dia once dia dah tahu dia positif, dia mulalah minum lemon, makan vitamin C. Macam tu, ada ke rutin-rutin yang macam tu juga Puan buat? Bekalan air alhamdulillah diorang ada water filter tu, and then diorang juga bagi mineral water bottle kan. Cukupkan minum air, and then banyakkan berehat sebab salah satu simptom COVID ni saya rasa dia memang macam rasa letih yang macam
lebih daripada hari yang lain macam tu. So banyakkan berehat, tenangkan hati, and then macam memang ramai sebenarnya family dengan kawan-kawan yang sentiasa update, sentiasa tanya khabar, ada yang message, ada yang call, ada yang through posting dekat Facebook tu, komen dekat situ kan, diorang memang bagi sangat-sangat supportive. Kalau ada perasaan risau tu jangan simpan seorang-seorang, luahkan, cari kawan-kawan ataupun family yang faham apa yang kita rasa. Sebab macam to be honest, macam ramai orang cakap Jenny macam mana you boleh macam tenang je. Actually macam ada je masa-masa yang saya rasa macam susah hati, rasa serabut, rasa macam ni. Tapi dengan family lah saya macam luah kat situ kan. You have all the right to feel this, it's okay. Antara momen yang Puan tak boleh lupa sepanjang berada di MAEPS tu? Bila yang dekat hall B yang masa mula sampai tu, dengar announcement macam ada doktor, mungkin dia jerit lah, dia kata staff nurse sila ke bilik air, ada pesakit pensan. Kita pun jadi macam ya Allah, macam mana selamatkanlah dia, improvekanlah dia, sihatkanlah dia kan, supaya tak tak mudarat, semakin okey. And then terdetik juga aku ke next macam tu kan. Tapi macam doa lah. So benda-benda macam tu macam merisaukan tapi menginsafkan juga. So macam kita berdoa yang terbaik lah benda-benda macam tu. And then macam kita tengok juga dapat tengok orang yang memakai baju PPE angkasa macam angkasa ni secara berdepan kan. So tengok dia orang macam gigih, sentiasa berdedikasi, sentiasa ada 24 jam, bila malam pun 2-3 pagi pun ada je yang buat rondaan kan, memperingatkan tentang kematian, tentang kesihatan penting, tentang family, tentang apa tanggungjawab diri sendiri dekat atas muka bumi ni kan. Benda tu lah rasanya yang bagi impak yang besar lah dalam hidup. Dalam perkongsian Puan dekat FB, ada pun cakap kena bawa duit. Sebab nanti balik, kita akan balik sendiri. Betul. Dan masa discharge tu pun kita akan settlekan, maksudnya kita kena bayar ke? Rupanya untuk pulang, sebab kita pergi diambil, balik tu tak berhantar. So bila dah dekat sana baru tahu. So rupanya bila nak discharge tu tak perlu bayar apa-apa. Semuanya memang alhamdulillah setakat ni memang subsidized lah from our government. Dah discharge tu tak perlu bayar apa-apa, cumanya nak pulang ke rumah masing-masing. Untuk kita yang area Selangor ni, lepas keluar daripada hall tu, kita akan berjalan menuju ke Laman Tiba 2 tu. Dekat sana ada Grab driver, taxi. So diorang dah tunggu dah bagi yang tak boleh nak, family members yang tak boleh nak ambil. So boleh gunakan perkhidmatan. So dekat sinilah yang perlu duit tu tadi. Kalau siapa-siapa yang tak ada family members yang boleh ambil kan, so tambang pulang tu lah. Pula macam dari segi baju, macam Puan katakan tak semua orang dapat uniform. So macam kita pula pakai baju bahasahan. So kadang kalau orang yang duduk lama di sana tu, mungkin baju diorang nak diulang pakai. So kat situ basuh sendiri ke macam mana? Ada tempat basuh baju, tapi tempat sidai sangat limited. So macam saya cakap tadi, saya prefer pakai baju sendiri kan. Baju wat disediakan, cuma bila dah terlampau ramai, kadang-kadang diorang nak replenish balik yang new baju yang dah bersih tu, macam ambil masa sikit. So in meantime tu boleh pakai baju sendiri semualah. Macam saya terhadkan macam tu lah baju tu kan. Dari kat sana sejuk, memang tak berpeluh pun. So saya yakinlah bersih. Mana yang perlu ditukar, jaga kebersihan untuk kita solat semua tu kan. Tapi itulah ada tempat basuh baju, siapa nak basuh baju, cuma tempat dia mesin basuh lah sediakan. Tak, manual, kita sendiri basuh. Okay. Macam kat asrama, kita kena basuh sendiri. Betul. Dia macam mengimbau jugalah kenangan duduk asrama kan. Akhir sekali nasihat Puan kepada individu yang disahkan positif COVID, untuk mereka supaya tidak panik lah bila telah disahkan memang positif. Sebenarnya bila dapat tahu positif, ramai sangat yang risau. Kalau datang kat sana pun, masa dekat sana pun ada yang sentiasa call dengan menangis. Memang ramai sebenarnya yang tertekan dan terkesan. Nasihat saya, teruskan jaga SOP sebaik mungkin. Sebab macam saya pun memang jaga sangat sebenarnya, tapi
nak jadi juga kan, sebab benda ni airborne, kita tak pasti dia melekat kat mana, dekat udara yang mana kan. Kalau dah terkena tu kuasa Tuhan, kita tak boleh nak buat apa-apa, kita dah cuba sedaya upaya dan still infected juga. First thing first is allow yourself to adjust, to accept the situation. Panik awal-awal tak apa, tapi tarik balik diri sendiri, tenang, rancang apa yang akan terjadi selepas ni. Macam sekarang dah ramai orang buat sharing juga kan, macam mana, apa prosedur dia, boleh search, dapatkan maklumat supaya kita lebih faham dan kita boleh expect apa yang mungkin terjadi next. Contact family, orang yang kita boleh percayai, kita share apa yang kita rasa, jangan pendam seorang, dan dapatkan bantuan lah. Kalau perlu pengurusan di rumah, cari orang yang boleh bantu kita. Jangan tanggung seorang-seorang, sebab penting benda ni orang lain tahu juga. Sebab hidup kita bukan untuk diri kita saja, hidup kita saling berkait dengan orang lain kan. So pada saya feedback dan respon daripada orang sekeliling memang sangat-sangat membantu. Memang dia orang bantu bagi kata-kata yang positif. Benda tu juga buat saya tenang, buat saya boleh rancang apa yang seterusnya, insya-Allah. Ya, terima kasih Puan sebab sudi meluangkan masa bersama dengan remaja. Dan kita pun harapkan orang dekat luar sana pun duduk rumah lah kan, jika tidak ada urusan penting di luar. Betul. Kan yang penting jaga SOP. Betul? Betul. Okay. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Okay, thank you.